Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Anda bersama saya dalam agenda Awani versi menjelang Malaysia memilih. Tarikh pengundian sudah kita ketahui, 19 November akan datang. Sudah pasti rakyat menentukan, akan melihat tarikh-tarikh dan juga melihat bertempoh ini sebagai untuk menentukan siapakah calon terbaik untuk mereka pilih sebagai wakil rakyat. Namun dalam aspek itu, rakyat juga berdepan dengan episod politik yang cukup mencabar sejak tahun 2018 atau sebelumnya lagi. Dan saya kira antara figura yang mungkin akan muncul dalam episod-episod pergolakan politik itu ialah individu yang akan saya temu bual malam ini, iaitu Datuk Seri Azmin Ali. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih. Caretaker untuk Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri Malaysia. Datuk Seri, saya tidak boleh mulakan sesi temu bual ini kalau tidak bertanyakan soalan ini. Kita menyaksikan episod politik yang pelbagai sejak 3-4 tahun lepas. Individu namanya Azmin Ali seringkali dijadikan antara aktor utama apa yang berlaku tahun 2020, apa yang berlaku 2018 dan sebagainya. Soalan saya ialah bukan untuk menjelaskan apa yang berlaku, tapi bagaimana Datuk Seri merasakan bahawa rakyat sudah berubah. Rakyat melihat dimatangkan dengan episod-episod politik yang berlaku ini. Bagaimana Datuk Seri menyantuni pengundi pada PRU yang ke-15 ini? Bagaimana berubahnya mereka kalau dibandingkan dengan sebelum tahun 2018? Kalau ada kesan gombak contohnya Datuk Seri. Terima kasih. Saya bersetuju bahawa landscape politik Malaysia hari ini sudah jauh berubah jika kita bandingkan dengan beberapa pilihan raya sebelum ini. Pengundi dan rakyat Malaysia semakin matang dan tambahan pula hari ini kita mempunyai pengundi-pengundi muda dan pengundi-pengundi kali pertama mengundi. Pastinya pertimbangan yang akan diberikan oleh pengundi-pengundi pada hari ini adalah bagaimana seseorang wakil yang dipilih itu dapat memberikan khidmat dan bakti mereka dengan cukup berkesan dan terbaik. Mereka tidak mahu lagi bincang soal perkara-perkara yang remeh dan tidak mempunyai asas. Mereka mahu sebuah kerajaan yang stabil, mereka mahu kerajaan yang bersih, mereka mahu pemimpin yang dapat memberikan khidmat dan bakti dengan cukup berkesan, dan ini pertimbangan-pertimbangan yang akan merubah pemikiran dan trend sokongan rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-15. Dan saya yakin penampilan saya dengan Perikatan Nasional itu dapat membantu rakyat membuat pertimbangan yang terbaik, kerana apa juga keputusan yang akan dibuat pada 19 November ini, ianya akan membentuk masa depan kita dan juga generasi yang akan datang. Maka saya mengajak semua pengundi supaya mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk membentuk sebuah kerajaan yang benar-benar kuat, stabil, bersih dan pemimpin yang dapat memberikan khidmat terbaik kepada rakyat keseluruhannya. Kita bercerita mengenai memulangkan mandat rakyat. Konotasi mandat rakyat dan juga Datuk Seri dituduh sebagai seorang pengkhianat mandat rakyat contohnya. Kita tak dapat tidak untuk melihat kepada apa yang berlaku pada Februari 2020 itu. Justru bagaimana Datuk Seri merasakan bahawa mendepani dan juga berdepan dengan label-label dan juga persepsi tertentu ini sudah pasti berbeza apabila masuk dalam gear pecutan PRU 15 Datuk Seri. Ini slogan-slogan mereka yang bankrupt dan muflis budaya politik yang sehat. Tidak mungkin rakyat boleh diperdayakan dengan tanggapan bahawa saya dan kumpulan saya adalah pengkhianat. Sedangkan pengkhianat yang sebenarnya yang jarang kita bicara ialah mereka yang telah melakukan pilihan raya kecil di Kajang. Mengapa kita tidak fokus soal langkah Kajang, langkah Port Dickson, tetapi memilih langkah Sheraton? Sedangkan langkah Kajang itu adalah satu pengkhianatan yang mutlak, di mana wakil rakyat masih hidup, wakil rakyat masih berkhidmat, wakil rakyat dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum, tetapi oleh kerana nafsu serakah seseorang, maka wakil rakyat ini dipaksa untuk meletakkan jawatan
untuk membolehkan beliau menjadi Menteri Besar Selangor ketika itu. Apakah kita lupa? Apakah ini bukan pengkhianatan namanya? Begitu juga episod berlaku di Port Dickson. Apabila wakil rakyat Port Dickson masih hidup, masih berkhidmat, dipilih oleh rakyat Port Dickson dalam pilihan raya umum. Beliau dipaksa untuk meletak jawatan kerana memenuhi nafsu serakah seseorang yang ingin menjadi Perdana Menteri. Apakah ini bukan pengkhianatan namanya? Tetapi dalam peristiwa di Sheraton itu, tidak ada sesiapa yang didesak meletakkan jawatan. Malahan kita memperkukuhkan kedudukan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya beliau mempunyai sokongan yang kuat bagi melaksanakan dasar-dasar di dalam Dewan Rakyat, di dalam kerajaan. Malangnya, oleh kerana pergaduhan dan perebutan kuasa di dalam Pakatan Harapan itu sendiri menyebabkan Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Jadi mengapa dipersalahkan saya ataupun Tan Sri Muhyiddin sedangkan berlakunya kekosongan itu kerana tindakan Perdana Menteri meletakkan jawatan, maka proses penggantian itu dilakukan mengikut perlembagaan negara yang sedia ada. Yang keduanya yang harus kita jelaskan kepada rakyat, mengapa Pakatan Harapan tidak dapat dipertahankan? Kerana apabila diberikan mandat oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang lalu, mereka telah gagal untuk memenuhi aspirasi rakyat. Mereka bertembung dengan rakyat. Sebagai contoh, ada 8 menteri kabinet Pakatan Harapan yang mendesak Perdana Menteri ketika itu untuk menukar 8 ketua setiausaha kementerian. Ini tidak pernah berlaku. Sebab itu Tun Dr. Mahathir tidak bersetuju dengan desakan 8 Menteri Pakatan Harapan yang mendesak dan menuntut supaya 8 KSU ditukar. Mengapa sebuah kerajaan yang baru diberikan mandat oleh rakyat ingin bergaduh dengan anggota perkhidmatan awam, sedangkan anggota perkhidmatan awam tidak terlibat dalam parti-parti politik, mereka berada di kementerian masing-masing untuk melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan. Ini sebagai contoh. Banyak juga peruntukan-peruntukan pembangunan yang dipadamkan dan dihapuskan menyebabkan sesuatu kaum dalam negara ini merasa tertekan. Begitu juga keterangan, kenyataan-kenyataan yang keras dan bersifat keterlaluan menyebabkan rakyat merasakan mereka tidak lagi harmoni duduk di bawah Pakatan Harapan. Datuk Seri, saya bergundur ke belakang sedikit. Tahun 2018 itu, peratusan mengundi tinggi pada ketika itu, walaupun undi dijalankan pada hari Rabu. Harapan rakyat terhadap pembaharuan juga cukup besar untuk melihat kepada negara ini dipacu ke arah yang lebih betul dan juga masa depan yang lebih baik. Namun dalam masa yang sama, bagaimana kita melihat dalam tempoh 4 tahun ini juga pelbagai perkara berlaku, dan bagaimanakah mungkin dalam musim pilihan raya kali ini momentum dan juga harapan rakyat untuk negara yang lebih baik itu dapat dipujuk semula, kerana ada yang kata pasal defisit kepercayaan terhadap politik dan juga kelesuan politik. Tapi ini musim pilihan raya. Kita mahu mereka, apapun jumpa pilihan mereka, kewajipan untuk mengundi itu perlu ada. Tapi Datuk Seri bagaimana nak memujuk balik supaya akhirnya partisipasi dalam demokrasi itu perlu ada, dan juga negara ini nak dipacu ke arah mana, Datuk Seri? Saya bersetuju bahawa sekarang berlaku kelesuan ataupun political fatigue di kalangan para pengundi di Malaysia. Kerana harapan dan aspirasi rakyat pada tahun 2018 itu dalam pilihan raya umum yang lepas terlalu menggunung dan meletakkan keyakinan kepada parti-parti politik supaya melakukan anjakan paradigma supaya rakyat dapat hidup lebih selesa, negara lebih makmur. Malangnya, aspirasi rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-14 itu telah dihancurkan oleh pemain-pemain politik, khususnya Pakatan Harapan yang diberikan dukungan pada ketika itu. Maka hari ini rakyat ada pilihan. Rakyat pernah memilih Barisan Nasional selama beberapa dekad. Rakyat pernah memilih Pakatan Harapan untuk tempoh 22 bulan. Rakyat juga telah melihat bagaimana prestasi Perikatan Nasional untuk mentadbir negara dan menguruskan ekonomi dalam suasana yang paling sukar.
dan ianya bukan saja satu cabaran dalam negara tetapi juga berlaku di seluruh dunia. Dan apabila kita nak uji seseorang pemimpin, kita mesti uji ketika berlakunya krisis. Di luar krisis, semua boleh mendabik dada, dia adalah pemimpin. Tetapi di dalam krisis, kita nak melihat bagaimana kepimpinannya, ketokohannya, kebertanggungjawabnya seseorang pemimpin dan kerajaan itu dapat menangani krisis tersebut. Dan inilah Perikatan Nasional, di mana di bawah kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam Kerajaan Perikatan Nasional kita telah melaksanakan banyak dasar-dasar yang prihatin rakyat, yang peduli rakyat. Pertama, untuk memastikan kesihatan rakyat Malaysia terlindung. Kita melancarkan program vaksinasi secara besar-besaran. Dasar kita ketika itu ialah no one is safe until everyone is safe. Kita mahu rakyat Malaysia, kita mahu diplomat, kita mahu pekerja asing yang berada dalam negara dilindungi dengan memberikan suntikan vaksin secara besar-besaran. Kedua, kita juga memberi fokus bagaimana kita dapat memulihkan ekonomi negara dan mencerdaskan aktiviti-aktiviti pelbagai sektor ekonomi dalam negara. Maka hari ini, kejayaan yang kita catat pada hari ini, apa yang kita tuai hari ini adalah perkara-perkara yang kita semai 2 tahun yang lepas. Dan inilah Perikatan Nasional yang senantiasa prihatin kepada rakyat, yang pro-bisnes, yang mesra perniagaan, yang dapat menarik pelaburan dalam negara, yang dapat mencipta pekerjaan untuk bakat tempatan dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat keseluruhannya. Tapi kalau rakyat marhain hari ini, musim politik juga diajukan dengan naratif bahawa kita tidak ada kestabilan politik. Kita menghadapi bahawa pelabur itu jauh daripada Malaysia kerana negara ini tidak stabil kerana politik. Kita juga melihat apa yang terjadi pada United Kingdom juga pada hari ini dengan pertukaran kerajaan. Ramai kata, oh tak jauh beza dengan Malaysia. Tapi dalam aspek kestabilan politik versus pelaburan asing dan juga kemakmuran ekonomi itu, Datuk Seri. Ya. Ini perlu disandarkan dengan data dan juga fakta. Datuk Seri bertanggungjawab dahulunya di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan juga sekarang di MITI. Bagaimana kita melihat kewajaran antara kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi dan juga kestabilan pelaburan itu? Kerana hal ekonomi, hal yang paling mencengkam rakyat sekarang. Persepsi itu juga disandarkan dan juga dimainkan ketika musim politik ini. Ya, ianya berkait rapat. Maknanya pelaburan, perdagangan negara itu berkait rapat dengan kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara. Justru itu saya tegaskan di awal tadi, kita perlukan kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil untuk meneruskan usaha kita menarik pelaburan-pelaburan yang berkualiti dalam negara. Keduanya, saya juga nak negaskan sekali lagi, numbers don't lie. Mungkin ada tanggapan yang mengatakan pelabur-pelabur asing telah meninggalkan negara kita. Tetapi hakikatnya pada tahun 2021, dalam suasana global masih lagi bergelut dengan pandemik, Malaysia telah mencatatkan jumlah pelaburan baru bernilai 309.4 bilion ringgit. Apa makna jumlah pelaburan yang besar ini kepada negara? Bagi saya, data dan statistik itu tidak bermakna kalau ianya tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tetapi dengan jumlah pelaburan yang besar ini, pertama, ianya dapat mencipta peluang-peluang pekerjaan baru. Kalau pada tahun 2020, kadar pengangguran negara melonjak hingga lebih 5%. Tetapi hari ini, kadar pengangguran telah turun kepada 3.4%. Dan sehingga Jun 2022, bermula daripada Januari 2021, Malaysia telah mencipta 539,000 pekerjaan baru yang berkualiti untuk anak-anak tempatan. Inilah kejayaan kita, di mana kuasa yang diberikan oleh rakyat itu bukan kerana kita nak kuasa semata-mata, tetapi bagaimana kuasa itu digunakan untuk membantu rakyat. Lihat kepada perdagangan Malaysia. Kita kena terima hakikat daripada Januari tahun ini sehingga September tahun 2022, jumlah perdagangan negara sudah melebihi 2 trilion ringgit. Apa makna jumlah yang besar ini kepada pengusaha tempatan?
Ini bermakna apabila sempadan negara sudah dibuka, permintaan luaran meningkat, maka pengusaha-pengusaha tempatan termasuk PKMS dan juga mid-tier company perlu meningkatkan produktiviti. Apabila peningkatan produktiviti ini berlaku, maka aktiviti perkilangan, aktiviti pembuatan akan lebih rancak. Dan ini sekali lagi membuka ruang pekerjaan, meningkatkan hasil negara dan dapat mempromosikan produk-produk dan perkhidmatan Malaysia di pasaran global. Sekali lagi, inilah Perikatan Nasional yang pro bisnes, mesra perniagaan dan senantiasa mempermudahkan urusan perniagaan bagi rakyat Malaysia dan pengusaha-pengusaha tempatan untuk lebih bersaing di peringkat antarabangsa. Saya bagi peluang Datuk Seri cerita pasal perkongsian kuasa, realiti politik semasa dan sebagainya. Tetapi kalau sebagai rakyat, kita risaukan bahawa ramalan mengatakan bahawa menjelang hujung tahun dan juga, bukan pasal banjir saja, tapi menjelang hujung tahun dan juga awal tahun depan, dunia, bukan saja Malaysia, berdepan dengan kemelesetan ekonomi. PRU 15 yang bakal ditempuh oleh rakyat dan juga ahli-ahli politik untuk merebut kuasa ini adalah PRU yang penting untuk menentukan polisi dasar dan sebagainya. Dan kita mahu itu dicanang dan juga dicanai dengan baik dalam PRU kali ini. Bagaimana ahli-ahli politik bekerja untuk melihat kepada realiti semasa itu, Datuk Seri? Kerana ada yang mengatakan bahawa, selesaikan perselingkahan kuasa, kita selesaikan masalah ekonomi bersama. Tapi dalam masa yang sama, masalah ekonomi nak diselesaikan ini bukan satu yang calang-calang dan ianya memerlukan juga satu kesepakatan, bukan politik saja tapi beyond that, Datuk Seri. Sebab itu perlu kita memberikan pencerahan bahawa pilihan raya ini bukan semata-mata untuk merebut kuasa. Pilihan raya ini merupakan satu ruang demokrasi yang perlu dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia untuk memilih wakil dan kerajaan yang bersih, yang stabil, yang kuat, yang dapat melaksanakan dasar-dasar yang telah saya tegaskan tadi. Pertama, dasar prihatin rakyat. Yang kedua, dasar mesra pelabur dan perniagaan. Yang ketiga, dasar-dasar yang dapat mencerdaskan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi yang lestari. Kalau di pemikiran rakyat Malaysia dapat meletakkan pertimbangan ini, saya percaya kerajaan yang akan dibentuk itu adalah kerajaan yang dapat memenuhi pertimbangan tadi. Kerana persaingan kita ataupun pertembungan kita bukan hanya pada 19 November. Persoalan yang lebih besar ialah apa akan berlaku selepas 19 November. Apa akan berlaku selepas 19 November, Datuk Ya, Seri? dunia akan menghadapi suasana ekonomi yang tidak menentu. Sebab itu, kita mengambil pendirian dalam beberapa bulan ini, biarlah kita menumpukan soal-soal pertumbuhan ekonomi yang lestari supaya ianya menjadi persiapan bagi menghadapi kemungkinan yang lebih getir pada awal tahun depan. Supaya apa juga impak kepada ekonomi dunia tahun depan, ianya akan dapat diminimalkan kesannya dalam ekonomi tempatan. Kita perlukan sedikit masa. Walaupun angka statistik yang saya kongsi tadi nampak sudah berada di landasan yang betul, tetapi perbincangan kita di dalam Jemaah Menteri ialah supaya Perdana Menteri jangan gopoh untuk membubarkan Parlimen tahun ini kerana dua perkara yang diputuskan dalam Kabinet. Pertama, memberikan tumpuan soal mencerdaskan dan melaksanakan usaha-usaha mempercepatkan pemulihan ekonomi negara. Yang keduanya, persiapan untuk menghadapi kemungkinan banjir besar. Jangan kita remehkan. Siapa boleh sangka Selangor dan wilayah persekutuan dan Lembah Kelang menghadapi banjir yang begitu besar sehinggakan negara kehilangan berbilion ringgit kesan banjir tersebut. Mengapa terlalu gopoh untuk mengadakan pilihan raya tahun ini sedangkan kita ada sehingga Julai tahun depan? Tapi realitinya 19 hari bulan sudah ditetapkan hari Ya, bulan. sudah itulah dan realitinya. soalan saya seterusnya ialah, apa bentuknya? Cabaran itu menuntut pasukan kerja untuk Malaysia yang lebih solid. Ya. Tapi ahli politik juga belum tentu dapat membentuk satu pasukan yang majoritinya besar.
realiti politik semasa itu sudah berlalu sekitar berbelas tahun yang dahulu sebelum 2008. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana pasukan kerja yang ideal untuk Malaysia sebenarnya? Adakah akan ada rundingan konsensus untuk melihat kepada gabungan? Ya, gabungan itu belum diceritakan sekarang, tapi memandang selepas 19 November, bagaimanakah pasukan kabinet, pasukan kerja, pasukan pentadbiran Malaysia ini yang sewajarnya dilakukan? Bagi Perikatan Nasional, strategi kita pada peringkat ini adalah untuk meraih kemenangan sebesar mungkin. Ya. Maka tidak wujud perbincangan tentang rundingan selepas PRU yang ke-15. Dan kita yakin dengan terlaksananya dasar-dasar yang telah kita saksikan dalam tempoh 20 bulan di bawah Perikatan Nasional, rakyat insya-Allah akan terus mendukung Perikatan Nasional untuk masa depan yang lebih cemerlang. Namun kita juga terima hakikat bahawa suasana politik dunia hari ini sudah berubah. Tidak ada lagi satu parti yang akan memonopoli sesebuah kerajaan. Maka ianya perlukan kepada satu coalition government yang kuat dan stabil. Maka itulah yang perlu kita teliti supaya kerajaan yang dibentuk mestilah memenuhi aspirasi rakyat. Kerana rakyat mahu kerajaan walaupun bersifat coalition ataupun perkongsian kuasa, tetapi kerajaan yang ada mutual respect, yang menghormati keanggotaan di dalam gabungan kerajaan tersebut. Jangan ada lagi pihak yang masih lagi merasakan big brother dalam coalition ini, kerana ini sudah mengenepikan sikap dan tradisi menghormati dan memastikan aspirasi rakyat itu dipenuhi. Adakah itu yang berlaku dalam tempoh sekarang? 30 bulan? Yes. Bukan 30 bulan, dalam tempoh setahun ini koalisi yang dibentuk itu tidak menghormati kumpulan majoriti, dan ini menyebabkan hilang rasa trust ataupun keyakinan terhadap kerajaan. Datuk Seri, pada tempoh dan juga momen ini, Datuk Seri mewarnai politik dalam masa 4 tahun ini pelbagai. 2018 seorang Menteri Besar Selangor, kemudian pergi ke Federal Persekutuan, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, kemudian Menteri Kanan. Dulu parti politik yang berbeza, kini parti politik berbeza. Ada rakan-rakan yang bersama dahulu juga tidak bersama. Kekuatan dan juga keyakinan yang Datuk Seri sandarkan pada ketika ini bersama Bersatu dan juga Perikatan Nasional jika dibandingkan dengan dahulu, wujud tak satu lagi gelombang baru ataupun bagaimana Datuk Seri mendefinisikan perjuangan dalam PRU kali ini? Suasana politik sudah berbeza. Kita kali ini mempunyai tambahan pengundi baru, dan pengundi kali pertama hampir 7 juta orang. Dan sudah tentulah kita meletakkan satu fokus kepada pengundi-pengundi baru ini supaya mereka dapat digamit dan mendekati mereka dan memahami mereka. Dan saya sekali lagi yakin pengundi-pengundi kali pertama dan pengundi baru ini akan membuat keputusan dan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Kerana kita telah terbukti dan mereka mahu dasar-dasar Perikatan Nasional ini diteruskan. Jadi tentang sokongan lama yang saya perolehi dalam parti lama saya tidak pernah lompat. Jadi tuduhan bahawa kita merupakan golongan katak ini adalah tuduhan yang tidak berasas, kerana saya dan kumpulan saya dipecat kerana tidak wujudnya demokrasi dalam parti yang lama. Kita tidak boleh menegur, kita tidak boleh beri pandangan yang berbeza, maka ada pihak yang merasakan kekuatan mereka dicabar, maka mengambil keputusan untuk memecat saya. Tetapi itu bukan masalah bagi saya. Perjuangan mesti diteruskan. Saya dipecat kerana saya menegur seseorang yang terlalu rakus untuk berkuasa dalam negara. Apakah itu salah? Saya menegur kerana saya melihat Pakatan Harapan gagal untuk melaksanakan dasar-dasar yang peduli rakyat dan prihatin rakyat.
Apakah itu kesalahan bagi saya? Maka hari ini saya ingin maju ke hadapan. Tema yang saya bawa ialah melangkah pasti, bersatu, berbakti. Kerana saya maju ke hadapan, saya tidak mahu toleh ke belakang. Jadi melangkah itu adalah kepastian bagi saya. Dan kalau kita bersatu, bukan saja atas nama parti, tetapi kalau rakyat Malaysia bersatu, kita menjalin muafakat dan mahabbah dan satu kekuatan baru, insya-Allah kita akan terus berbakti kepada rakyat Malaysia. Masih lagi kekal di Gombak dan siapa pesaingnya Datuk Seri? Dulu saya dengar banyak juga individu yang berminat untuk bertanding di Gombak dan saya telah menyatakan ini satu proses demokrasi. Saya meraihkan mana-mana individu yang berhasrat untuk bertanding di Gombak. Namun semalam saya dengar dia sudah beralih ke tempat lain, walau bagaimanapun Gombak terbuka kepada mana-mana pihak yang ingin menawarkan khidmat dan saya serahkan kepada rakyat Gombak untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggungjawab kerana sekian lama saya berada di Gombak. Mereka mengenali saya, mereka mengetahui khidmat dan bakti saya dan saya bersedia untuk meneruskan khidmat dan bakti kepada rakyat Gombak. Senarai akhirnya hanya kita akan ketahui pada 5 November nanti. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama kami dalam agenda Awani Malaysia Memilih. Mungkin ada dialog Gombak ataupun debat Gombak nanti kita boleh anjurkan juga. Terima kasih Datuk Seri Azmin Ali kerana bersama kami pada malam ini. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama kami di saluran pilihan raya Astro Awani. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Sekian saja, kita jumpa lagi.